Okey, boleh dengar suara cikgu? Jelas tak suara cikgu? Tolong respon. Jelas. Jelas. Okey. Okey, cikgu akan share macam mana cara nak jawab soalan-soalan dalam HackerRank dengan menggunakan Java. Okey, pada tahun ni kita mungkin tak buat bengkel Python kerana Python telah ditunjukkan solusinya oleh Cikgu Suhaimi. Jadi cikgu akan concentrate pada Java untuk tahun ini. Okey, mula-mula sekali apa yang pelajar kena buat, pelajar kena buka website pertandingan www.ppcom.com.my. Kita type dia punya address. Okey. Sambil-sambil cikgu buat dekat sini, pelajar cuba buat dekat sana ya. Cikgu-cikgu pun boleh cuba buat sama-sama ya. Sebab coding ni dia tak ada shortcut cara nak belajar coding. Sebab kadang-kadang ada juga pelajar yang tanya saya, dia tanya cikgu, macam mana nak boleh terror belajar coding? Apa shortcut nak belajar coding supaya boleh belajar dengan cepat? Okey, belajar coding ni dia tak ada shortcut dia kena learn by doing. Jadi kalau kita nak belajar, kita kena buat coding. Dia tak boleh setakat tengok YouTube sahaja ataupun tak boleh kita baca buku sahaja ataupun dengar lecturer bagi lecture sahaja. Kita kena buat benda tu. Jadi sambil-sambil saya buat dekat sini, sambil-sambil pelajar-pelajar dan juga cikgu-cikgu boleh cuba buat dekat sana ya. Okey, kita buka website pertandingan terlebih dahulu, kemudian pergi kepada menu latihan. Okey, pada menu latihan dia ada banyak set soalan. Okey, dia ada banyak set soalan. Kita akan cuba buat set PPCom tahun 2021. Okey, yang ini merupakan set soalan yang digunakan pada tahun lepas. Jadi setiap tahun insya-Allah soalannya akan berbeza-beza. Okey, bentuk soalan juga akan berbeza-beza. Okey, kita akan cuba variasikan bentuk soalan supaya peserta pertandingan boleh belajar banyak tentang coding. Okey. Jadi mula-mula sekali kita akan cuba buat set yang paling mudah iaitu soalan set A. Okey, kita buka dulu soalan set A. Okey, kita ada 6 soalan dekat set A kita ada 6 soalan. Kita cuba buat soalan yang pertama. Okey, soalan buku 1 soalan buku 1. Okey, sebenarnya soalan buku ni dia ada buku 1, buku 2 sebenarnya. Dia soalan yang special yang cikgu soalan special yang dibuat sebab pada tahun lepas kita dapat sponsor. Kita dapat sponsor hadiah yang berupa buku Bijak Merancang Wang. Okey, dan oleh kerana kita dapat sponsor buku, jadi kita buat soalan berkaitan dengan buku. Okey, pada tahun ni tak pasti lagi. Okey, kemungkinan besar belum ada dapat sponsor daripada mana-mana yang boleh sponsor hadiah pertandingan tahun ni, tapi kita akan cuba kita akan cuba cari sponsor. Kalau kita dapat nanti kita akan buat soalan berkaitan dengan apa yang dia sponsor. Okey, sekarang ni soalan yang pertama. Kita cuba baca soalan dulu. Anis Najwa telah membaca buku bermula pada satu muka surat tertentu. Diberi muka surat mula dan muka surat akhir. Okey, jadi dia bagi dua info, muka surat mula, muka surat akhir yang dibaca oleh Anis Najwa. Anda dikehendaki mengira jumlah muka surat yang telah dibacanya dan inputnya dia bagi input 2 baris yang mengandungi 2 integer M dengan integer N. Okey, jadi constraint ni merupakan range range bagi input. Jadi input tu antara 1 hingga 400 dan kita tak bagi nombor yang besar kerana soalan set A ni sebenarnya memang kita buat soalan tu supaya dia menjadi soalan yang semudah yang mungkin. Tujuan set A ni kita buat untuk pelajar yang baru belajar matematik dan untuk pelajar yang baru belajar tentang coding. Okey, jadi kita cuba buat kita ada input 2 baris. Okey, dah ada jawapan pula. Okey, jadi bila kita nak jawab bila kita nak jawab, dia akan ada pilihan language dekat sini. Okey, dia ada pilihan language dekat sini dan kita boleh pilih language apa kita nak guna. Okey, katakan kita nak guna Python ataupun nak guna Java dan sebagainya, ada pilihan language.
Okey, jadi sekarang ni kita nak buat guna Java. Okey, bila kita nak buat guna Java, dia akan bagi skrin macam ni. Okey, dia akan bagi skrin macam ni. Okey, yang ni dia dah siap-siap import untuk kita. Jadi kita tak perlu import lagi IO dan utility sebab dia dah ada. Kecuali kalau kita nak gunakan library yang memang tak ada dalam IO dan utility, barulah kita import kemudian. Okey, kemudian public class solution. Yang ni kita jangan ubah sebab dalam HackerRank memang kelas dia yang digunakan untuk kita submit jawapan, namakan saja solution. Kalau kita tukar nama lain takut tak boleh dia tak boleh terima jawapan. Okey, jadi cuba tengok dekat bawah kita ada komen. Okey, kita ada komen dia tulis enter your code here. Jadi kita akan tulis kod kita dekat sini. Okey. Dan dia kata read input from standard input dan print output daripada standard out. Okey. Dan dia kata your class should be named solution. Sebab tu kita tak boleh ubah nama kelas dia. Kalau kita ubah dia tak terima jawapan. Okey. Jadi kita nak baca input kita nak baca input. Jadi kita boleh buat mula-mula sekali kita boleh guna kita boleh guna sekejap Cikgu pun dah lupa macam nak baca input guna Java. Sekejap kita Google sekejap. Java integer input. Sebab dah lama tak buat Java jadi lupa. Okey, jadi input guna Java kita boleh guna scanner. Okey, jadi kita guna scanner Jadi kelas scanner digunakan untuk kita terima input daripada keyboard. Jadi kita buat contohnya scanner input set kepada new scanner. Okey. Kemudian kita buat input set kepada kita declare dulu variable sebab kita ada dua nombor, muka surat pertama dengan muka surat dua, so kita buat integer, contohnya integer mula dengan integer tamat tapi kalau dekat sini dia kata dia gunakan m dengan n. Kita boleh gunakan variable yang dia bagi ataupun kita boleh buat variable kita sendiri, tak ada masalah Jadi kalau kita nak buat mula dengan tamat, kita boleh buat int mula, tamat. Okey, yang ni kalau kita nak guna variable sendirilah. Okey, kalau kita nak guna variable yang dia bagi pun boleh. Kita guna int m, n. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi kita buat yang pertama input untuk n. Jadi kita buat n set kepada new n set kepada input. Sekejap cikgu dah lupa macam nak buat. New scanner system.in. Okey. Okey, macam ni. Okey, cikgu lupa. Sepatutnya kita buat new scanner. Dalam ni kita letak system.in. Okey, intmn. N kita buat input dot apa ni? Next int. Next int. Okey. Yang ni untuk m. Okey, kemudian kita nak baca n, kita buat sekali lagi. Kita buat sekali lagi n set kepada input.next int. Okey, kenapa kita buat next int ni dua kali? Okey, kerana kita ada dua nombor. Kita ada dua nombor. Baris pertama kita ada satu nombor kat sini. Baris kedua kita ada satu lagi nombor. Kita ada dua nombor. Jadi kita kena baca input dua kali. Kita baca input dua kali. Yang pertama kita baca m. Yang kedua kita baca n. Okey. Kemudian kita cuba keluarkan semula dulu sebelum kita buat apa-apa. Okey, kita cuba paparkan semula m dengan n sebab kita nak tahu betul ke dia baca ni nilai m dengan n. Jadi kita cuba buat system.out.println. Okey, kemudian kita buat m, n. Cuba kita buat.
Okey, tak boleh. Okey. Kalau macam ni kita cuba buat print line tak boleh. Kita cuba buat plus eh. Kita buat plus string. Okey, cuba. Okey, boleh. Okey, jadi yang ni input dia dan bila kita print semula M, lepas tu kita print semula N. Okey, maknanya dia dapat baca dengan jayanya lah Cumanya output dia tak betul. Okey. Dia bukan suruh paparkan M dengan N, dia suruh kira jumlah muka surat. Okey. Jadi yang ni kita buat untuk apa? Yang ni kita buat untuk uji. Untuk uji semula apakah nilai yang disimpan dalam variable. Macam mana kita uji? Cara dia mudah saja. Bila kita nak uji, kita keluarkan semula. Kita keluarkan semula nilai yang dia pegang. Okey, kalau keluar nilai seperti apa yang kita nak, maknanya dia berjaya simpan nilai yang betul. Kadang-kadang dan benda ni kita kena test. Kita kena test sebab kadang-kadang dia tak simpan apa yang kita nak. Okey, jadi kita dah tahu dia simpan apa yang kita nak. Jadi kita komenkan dia. Jadikan dia hashtag. Okey, satu lagi cara, kalau kita nak paparkan dua nombor, kita boleh gunakan, tak silap cikgu, printf. Cikgu pun dah lupa kita cuba printf. Sebab printf ni dia boleh generate string. Jadi kita cuba buat printf %d, lepas tu kita buat comma m, n. Okey, cuba tengok run. Dapat tak? Ya, dapat yang sama. Jadi kalau kita nak paparkan string, kalau kita nak paparkan dua nombor sebaris kalau kita nak paparkan nombor yang sebaris, kita boleh gunakan printf method. Printf method ni dia akan convert kita punya data tu kepada string Dia akan create string. Dia akan buat string. Tapi kalau kita gunakan print line dia tak create string. Jadi kita kena gunakan kaedah ni integer. Okey, kita buat plus dengan string jadi dia akan cantum. Yang ni plus ni sebenarnya ada dua fungsi. Okey, satu dia akan gunakan untuk kita tambah nombor. Tambah dua nombor. Okey, fungsi plus yang pertama. Fungsi plus yang kedua adalah untuk cantum kita punya string Untuk cantum string juga kita boleh gunakan plus. Kalau kita buang empty string dekat sini, kita buat macam ni, m plus n, apa yang berlaku? Sekejap. Apa yang berlaku? Dia akan print hasil tambah mn. Cuba tengok dekat sini. Dia akan print 47 dekat sini. Nampak? Dia akan print 47. Jadi 47 itu adalah hasil tambah 20 dengan 27. Jadi 47. Jadi kita bukannya nak tambah dua nombor. Kita nak dia ambil nombor pertama, lepas tu space bar, lepas space bar ambil nombor yang kedua. Sebab tu kita buat plus ni, kita letak kita letak space kita letak space bar tengah-tengah, lepas tu kita plus lagi. So apa yang dia akan buat, dia akan ambil nilai m, dia cantum dengan space bar dan dia cantum dengan nilai n. Jadi bila kita run, dia akan keluar yang ni dia akan keluar m dengan n. Okey. Satu lagi tentang HackerRank, cikgu tak pernah tunjuk pada kelas-kelas sebelum ni. Okey, satu lagi tentang HackerRank. Cuba tengok dekat kita punya jawapan ni, dekat kita punya jawapan ni, kita ada ikonnya ni. Cuba nampak ikonnya ni. Okey, cuba klik pada ikon ni. Okey, bila kita klik pada ikon ni, dia akan split kita punya screen. Dia akan split kita punya screen. Jadi kita tak perlu scroll soalan banyak kali kalau jadi macam ni. Okey, jadi bila dia split, sebelah kiri akan jadi soalan dan sebelah kanan tu akan jadi kita punya code editor. Kita punya code editor sebelah kanan. Okey, dan kalau kita nak cantumkan dia semula, kita klik semula pada ikonnya ni. Ikonnya ni kita klik semula, dia akan cantum balik.
Jadi kalau kita nak split, kalau biasanya dalam pertandingan, bila kita scroll atas bawah, banyak kali, kita akan jadi pening, sebab atas bawah, atas bawah, atas bawah. Jadi kita klik dekat sini supaya dia split kita punya screen. Jadi soalan ada di sebelah kiri, jawapan kita ada sebelah kanan. Dia ada sebelah menyebelah. Jadi lebih mudah untuk kita jawab. Okey, jadi macam mana nak kira jumlah muka surat? Okey, jadi nak kira jumlah muka surat mudah sahaja. Okey, yang ni tadi cikgu tunjuk macam mana kita nak print. Okey, kita nak print nilai M dengan nilai N serentak. Kita boleh gunakan printf ataupun kita boleh gunakan print line. Cara yang berbeza dan kita dapat hasil output, output yang sama. Okey, nak kira jumlah muka surat. Okey, nak kira jumlah muka surat, kita ambil muka surat akhir. Okey, muka surat akhir adalah N. Kita tolak dengan muka surat pertama, M, dan kita tambah dengan 1. Jadi kita akan dapat total muka surat. Katakanlah M ni kita bermula pada page 1. Okey, dan katakanlah M ni kita berakhir baca buku pada page 20. Okey. Jadi antara page 1 sampai page 20 ada berapa muka surat? Jadi jumlah muka surat adalah 20 tolak dengan 10, kita tambah tolak dengan 10. Tolak dengan muka surat pertama, kita tambah dengan 1. Jadi 20 tolak 1 tambah 1 akan jadi 20 muka surat. Jadi nak kira jumlah muka surat tu, kita ambil muka surat akhir, tolak dengan muka surat pertama, kita tambah dengan 1. Okey, cikgu lupa nak letak semicolon. Semicolon ni kena letak sebab statement. Setiap statement dalam Java wajib letak semicolon. Tak macam Python. Python tak letak pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian kita nak print jumlah muka surat, kita buat system.out.print. Nak guna print pun boleh, nak guna print line pun boleh. Mana-mana tak ada masalah. Dua-dua boleh belaka. Okey, dan kita run. Oops, ada salah. Oh, jumlah tak declare. Jadi Java, setiap variable yang kita guna, kita mesti declare. Kita declare jumlah dekat sini. Jadi kita run sekali lagi. Okey, dan kita akan dapat jawapan yang betul. Dan bila kita submit, kita akan dapat markah penuh lah dekat situ. Okey, yang ni cara. Okey, yang ni kita buat apa dekat coding ni? Ini cikgu terangkan sikit-sikit. Yang ni kita create satu bekas. Okey, kita namakan bekas tu sebagai input untuk kita terima standard. Untuk kita terima standard input. Jadi kita gunakan kita create satu bekas. Scanner input new scanner. Okey, kemudian yang bawah ni kita declare variable. Yang ni variable declaration. Kita declare pun boleh ubah yang kita nak guna. Okey, yang bawah ni input.nextInt ni merupakan method yang kita guna untuk kita terima input berjenis integer. Okey, kenapa dua kali? Kerana kita ada dua integer. So kita gunakan method nextInt ni dua kali. Okey, yang ni merupakan input. Yang ni merupakan input. Dan yang ni merupakan kita punya proses. Dan yang ni merupakan kita punya output. Kita ada input, proses dengan output. Okey, katakanlah kita tak nak buat proses. Kita nak terus print bilangan buku. Okey, sekejap. Cikgu jadikan komen sikit. Yang ni merupakan input. Okey. Yang ni merupakan kita punya proses. Okey, yang ni akhir sekali merupakan kita punya output. Okey, dan kita boleh abaikan proses dekat tengah-tengah ni. Okey, kita boleh gantikan dengan output yang lain. Okey, kita boleh gantikan output macam ni. Kita boleh buat system
dot out dot print. Okey, dan ni kita terus buat n tolak m tambah 1. Okey, kita buat macam ni pun boleh. Jadi kita ada dua, kita ada input. Okey, kita ada input. Okey, kemudian kita ada output. Proses tak ada. Kita ada input, kita ada output. Proses tak ada. Sebab kita terus masukkan, kita terus print. Kita terus print hasil pengiraan tadi tanpa simpan terlebih dahulu dalam variable. Bila kita run, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey. Ada apa-apa soalan pelajar setakat ni? Boleh faham tak penyelesaian dia? Boleh. Ada. Okey, yang ni sebenarnya cikgu dah gabungkan dia create bekas dengan dia create objek. Sebenarnya yang ni merupakan kombinasi dua statement. Okey, kalau kita nak asingkan statement dia, kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat scanner input semicolon statement yang pertama, dan kita boleh buat kemudian kita boleh buat input set kepada new scanner system.in. Okey. Jadi sebenarnya yang atas ni dia gabungan daripada dua statement ni. Okey, jadi apa yang scanner input ni buat? Scanner input ni apa yang dia buat adalah dia create bekas. Dia create bekas untuk simpan untuk create bekas untuk simpan objek input untuk simpan objek input. Okey, yang ni bawah ni apa yang dia buat? Yang ni dia create objek dia create objek input. Okey, daripada kelas scanner. Scanner ni kelas. Daripada kelas scanner dia create objek input. Yang ni yang bawah ni input new scanner. Yang atas ni dia create bekas untuk dia simpan objek. Okey, kemudian sama seperti dengan yang ni. Okey, kita juga boleh gabungkan statement atas dengan statement bawah ni dalam satu statement. Jadi kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Kita buat intm. Yang ni variable declaration, dan kita buat m set kepada input dot next int. Yang ni dia apa? Dia baca input dan dia masukkan dalam m. Okey, jadi kalau kita nak gabungkan dua statement ni, kita boleh buat macam ni. Kita boleh buat intm set kepada input dot next int. Okey, kita boleh int adalah method, jadi kena ada apa? Kena ada kurungan. Jadi kita boleh gabungkan antara variable declaration dengan input statement, kita gabungkan jadi satu macam bawah ni. Okey, jadi mana-mana yang kita buat tak ada masalah, semua diterima. Okey, satu lagi kita juga selain daripada gunakan kelas scanner, kita juga boleh gunakan kelas buffer reader untuk baca input sebenarnya. Okey, selain pada kelas scanner, kita boleh gunakan kelas buffer reader. Kalau tak silap cikgu, dalam buku sains komputer tingkatan 4 dengan tingkatan 5, tingkatan 5 dia tak ada guna buffer reader, dia gunakan kelas scanner. Jadi sebab dalam buku teks dia tunjukkan kelas scanner, jadi dalam bengkel kali ni cikgu akan tunjukkan kelas scanner. Nanti kalau ada masa, cikgu akan tunjukkan macam mana cara nak guna kelas buffer reader untuk baca input. Okey, bila dah siap, kita run. Okey, kemudian kita tekan submit. Okey, bila kita tekan submit, kita akan dapat markah. Okey, dan bila dah dapat markah, barulah kita patah balik ke soalan seterusnya. Kita klik dekat tengah-tengah ni. Klik tengah-tengah ni untuk dapat soalan yang seterusnya. Okey, dan soalan yang kita dah jawab, dia akan tick. Dia akan tick soalan yang kita dah selesai jawab.
Okey, pelajar, siapa-siapa pelajar boleh share screen tak? Boleh share screen, nak tengok dapat tak awak buat dekat sana? Sebab dia sepatutnya awak tak boleh tengok je, macam Arun tu dia dengar je cikgu cakap. Awak sepatutnya kena kena buat sama Arun dekat sana. Sambil-sambil cikgu type dekat sini, sambil awak dekat sana buat sama. Okey, cuba share screen. Kita ada satu button warna hijau dekat bawah tu, button share screen. Okey, cuba tekan share screen dan tengok apa yang awak buat, dapat tak? Boleh tak mana-mana peserta yang ada dalam ni? Okey, Hakimi Rawi share screen. Okey, okey, terima kasih Hakimi. Pelajar lain? Ada tak sangkut dekat mana-mana? Kalau ada pelajar yang sangkut dekat mana-mana, boleh tak awak share screen? Adakah semua orang dapat macam Hakimi tadi? Dapat. 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 Okey. Kalau tak dapat nanti bagi tahu Kalau tak dapat tolong bagi tahu sebab dia makin lama dia makin susah ni Kalau yang senang pun tak dapat, nanti yang tengah-tengah nanti tersangkut. Okey, cuba tengok 3 cawan gula-gula. 3 cawan gula-gula juga soalan dia senang. Okey, dia bagi satu input. Okey. Jadi kita terus kepada problem solving Okey, dia kata terdapat cawan berwarna merah, hijau dan biru diisi dengan gula-gula. Cawan merah mempunyai 3 biji gula-gula berbanding dengan cawan hijau. Jadi input dia adalah satu integer G. Okey, input dia adalah satu integer G iaitu bilangan gula-gula dalam cawan hijau. Okey, jadi apa maklumat yang dia beri? Maklumat yang dia beri dia kata cawan merah mempunyai 3 biji gula-gula lebih kurang berbanding cawan hijau. So cawan merah adalah bersamaan dengan hijau ditolak dengan 3. Yang ni info yang dia bagi yang pertama. Cawan biru mempunyai lebih 10 biji gula-gula. So biru berbanding cawan merah. So biru adalah merah campur dengan 10. Okey, kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada sini. Dia kata cawan merah mempunyai kurang 3 biji gula-gula berbanding cawan hijau. Jadi merah adalah hijau ditolak dengan 3. Kemudian dia kata cawan biru. Cawan biru mempunyai lebih 10 biji gula-gula berbanding cawan merah. So biru adalah merah dicampur dengan 10. Okey, jadi yang ni input yang dia bagi dan kita nak baca input Input dia adalah bilangan gula-gula dalam cawan hijau. Okey, jadi kita macam biasa kita buat kelas scanner untuk baca input. Kita buat scanner set kepada scanner input scanner input set kepada new scanner. Okey, kemudian system.in. Okey, kemudian kita declare variable yang kita nak guna RINTRGB. Okey, kemudian kita nak baca input so green hijau adalah sama dengan input.nextInt. Okey. Dah kita dah baca input dan kita dah okey, sekarang kita baca output. Output dia adalah 2 integer yang mewakili bilangan gula-gula dalam cawan merah dan biru. So dia suruh kita paparkan 2 integer merah dengan biru. Jadi kita gunakan system.out.print untuk kita paparkan paparkan merah dengan biru. So kita print merah dan biru. So kita boleh buat macam ni. Dipisahkan oleh spacebar. Dan kita run. Bila kita run, error. Oh, tertinggal semicolon. Run sekali lagi. Betul semua. Jadi kita boleh gunakan kaedah macam ni untuk kita paparkan integer secara sebelah menyebelah.
kita tak boleh buat macam ni. Ada pelajar dia buat macam ni. Dia buat print line R, lepas tu dia buat print line B. Kalau macam ni, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat input dua baris. Contohnya R dengan B. Bila kita run, okay, kita akan dapat input dua baris. Okay, dia akan jadi salah. Dia akan jadi salah kerana expected output. Expected output ni output yang dia nak. Dia nak input dalam satu baris. Tapi kita punya output adalah dalam dua baris. Okey, sebab tu dia tak terima kita punya jawapan. Okey, macam mana nak jadikan dia sebaris? Selain daripada tadi, kita boleh ubah method print line kepada method print. Okey, bila kita ubah method print line kepada method print, apa yang berlaku? Dia akan print next. Apa yang dia print selepasnya akan jadi baris yang sama. Jadi bila kita run, okey, R dia akan buat baris, R dia akan buat R dulu. Selepas dia buat R, dia akan buat B. Selepas B baru dia tekan enter. Okey, baru dia tekan enter sebab dekat bawah ni baru print line. Okey, dia akan print line. Sekejap. Print line ni sebenarnya apa yang berlaku? Contohnya cikgu buat macam ni. Bila kita buat print line, senang kita buat macam ni. Sekejap. Okey. Katakanlah kita buat print line 2. Kemudian kita buat print 3. Okey, kemudian kita buat print line 4. Okey, kemudian kita print 5. Okey, apa yang berlaku bila kita buat print line 2, dia akan paparkan 2. Output dia akan jadi 2. Dan selepas 2 tu dia akan tekan enter. Selepas 2 ni dia akan tekan enter. Jadi dia tekan enter, 3 ni dia akan pergi ke bawah. Sebab dia dah tekan enter, dia akan pergi ke bawah. Dia akan print 3. Selepas dia print 3, dia akan print line 4. Print line 4 tu apa yang buat dia berlaku? Dia bukannya enter dulu baru print 4. Dia print 4 dulu. Selepas dia print 4 baru dia tekan enter. So dia akan print 4, lepas tu dia tekan enter. Okey, kemudian dia akan print 5. Jadi output dia akan dapat 2, 3, 4, 5. Dia akan dapat output macam ni. Boleh nampak kan beza antara print dengan print line. Jadi bila print line, dia akan print dulu, selepas dia print baru dia tekan enter. Jadi kalau ada print selepas tu, dia akan print di baris yang baru dah. Okey, berbanding dengan print. Bila print, katakanlah dia print 3, kemudian dia print 4. 3 dengan 4 dia akan bersambung. Dia akan bersambung. Kenapa dia sambung? Sebab sini dia guna print. Jadi bila dia print sekali lagi, apa yang dia print sekali lagi itu akan berada dalam baris yang sama dengan dia. Okey, jadi apa yang berlaku dekat sini? Dia akan print R dulu. Selepas dia print R, dia akan print B. Okey, sebab tu dia akan print R 12, lepas tu dia akan print 22. Okey, jadi kalau kita nak space bar, kita boleh masukkan space bar lah. Jadi kita boleh buat macam ni. System.out.print, kita print space bar. Macam ni. Dan bila kita run, barulah diterima jawapan kita. Macam ni. Oh, salah je print. Sekejap ya. print. Okey, baru diterima jawapan kita. Nampak Dia akan terima jawapan kita. Okey. Mudah saja. Yang ni kalau kita nak print satu-satu lah. Kalau kita tak nak print satu-satu, kita boleh cantum macam cikgu buat tadi. Kita boleh gantikan dia dengan kita boleh gantikan dia dengan system.out.print R, kita plus dengan ni, kita plus dengan B. Okey, yang macam ni pun boleh. Okey, kalau kita tak nak buat macam ni, kita juga boleh gantikan print line ni dengan printf. Kita boleh gantikan dia dengan printf. Okey, kemudian kita buat %d. %d ni sebab integer integer kita guna %d.
Jadi kita masukkan variabel yang pertama R, kemudian variabel B. Okey, macam mana kita print tak ada masalah lah. Kita gunakan cara yang atas ni pun boleh, yang ni bawah tengah-tengah ni pun boleh, ataupun kita gunakan printf pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi mungkin dekat college belajar yang bawah ni. Cikgu tak pasti dekat college sama ada awak gunakan yang ni, cara ni ataupun guna cara tengah. Sebenarnya mana-mana cara pun sama sahaja. Okey, kita akan dapat output yang sama. Cumanya tak bolehlah buat print output 2 baris ya, sebab soalan dah kata outputnya sebaris sahaja. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Sempat tak tengok solution tadi? Yang ni cikgu boleh tengok cikgu boleh tengok jawapan pelajar yang hantar. Yang ni ada Afiq Shah hantar, AC 1901, Madihah dan sebagainya. Okey. Jadi pelajar boleh cuba boleh cuba. Kalau tak dapat kena bagi tahu cikgu. Kena bagi tahu cikgu, nanti cikgu akan bantu salahnya dekat mana. Okey. Kemudian kita tengok dekat soalan seterusnya. Soalan seterusnya ayam dan kambing. Okey, dia kata Daniel memelihara beberapa ekor kambing dan ayam. Diberi bilangan ayam dan kambing yang dipelihara, dikehendaki mengira jumlah kaki dan jumlah mata. Dia bagi bilangan ayam, bagi bilangan kambing, nak kira berapa banyak mata, berapa banyak kaki. Okey, jadi senang sahaja soalan ni. Okey, sangat senang. Jadi macam biasa kita gunakan kelas scanner. Okey, kelas scanner untuk kita baca input. New scanner system.in. Okey, kemudian kita baca input dulu. Kita declare variable dulu. Kita ada ayam. Okey. Ayam ni dia guna variable apa? Kita nak pakai variable yang dia bagi pun tak apa A dengan K, ataupun kita nak pakai variable lain pun boleh Jadi kita buat integer A dengan K, ayam dengan kambing. Okey, lepas tu kita nak kira bilangan mata dengan bilangan kaki. Jadi kita baca input dulu. Input yang pertama ayam set kepada in.nextInt. Okey. Kemudian kita baca bilangan kambing input.nextInt. Okey. Kemudian kita kira bilangan mata. Jadi bilangan mata ni seekor ayam ada 2 mata, seekor kambing ada 2 mata juga kan. Jadi kita ayam ada 2 mata, kambing ada 2 mata. Jadi kita boleh buat 2 ayam, 2 mata ayam darab dengan 2 mata kambing. Okey, ataupun awak nak jumlahkan dulu pun boleh. Nak kira bilangan mata, awak ambil ayam campur dengan kambing, dah siap campur, awak darab dengan 2. Pun boleh juga Tapi kena letak bracket lah sebab kita kena tambah dulu. Lepas tambah baru kita darab dengan 2. Kalau kita buat macam ni tak boleh, salah. Kita buat ayam tambah kambing darab 2, macam ni dia akan jadi salah. Kenapa jadi salah? Sebab bila yang ni, bila tambah dengan darab keluar serentak, dia akan buat darab dulu. Sebab hierarki darab lebih tinggi berbanding hierarki tambah. Dia akan buat darab dulu, lepas tu baru dia buat tambah. Okey, jadi kita nak dia tambah dulu. Kita nak dia tambah dulu, jadi kita letak bracket untuk paksa dia tambah dulu. Dah siap tambah baru dia darab. Okey, kemudian dia suruh kita print. Dia suruh kita print apa tadi? Jumlah kaki dan jumlah mata. Okey, dia suruh print jumlah kaki dan jumlah mata. Jadi output dia suruh paparkan kaki dulu baru mata, bukan mata dulu baru kaki Kaki dulu baru mata. Jadi bila kita print kaki dulu. Jadi bila kita buat system.out.print, kita print kaki dulu. Lepas print kaki baru kita print jumlah mata. Okey. Jadi kita dah kira mata, sekarang kita kira kaki pula. Bilangan kaki adalah sama dengan
Ayam ada 2 kaki, kambing ada 4 kaki. Jadi bilangan kaki ayam dengan kaki kambing tak sama. Jadi untuk kira kaki ayam, kita ambil ayam tu kita darab dengan 2. Okey. Dan nak kira kaki kambing, kita ambil kambing tu kita darab dengan 4. Okey, sebab kambing ada 4 kaki, kambing ada 4 kaki, ayam ada 2 kaki. So, yang ni bilangan kaki ni ayam darab dengan 2, kambing kita darab dengan 4. Kemudian kita jumlahkan dia, tambah tu tengah tu. Okey, bila dah siap kita run. Okey, okey. Yang ni semicolon tertinggal. Okey. Dia akan betul untuk semua test case. Apa yang berlaku kalau kita terbalikkan dia? Kita print mata dulu baru kaki. Kita akan dapat wrong answer. Kita akan dapat wrong answer kalau kita print mata dulu baru print kaki. Jadi masa kita nak print, kita hati-hati. Kita baca dia punya output format. Kita baca output format. Output format dia kata print kaki dulu. Lepas print kaki baru print mata. Jadi kita kena ikut output format. Kalau kita print mata dulu apa berlaku? Dia akan dapat wrong answer. Sebab dia nak kaki dulu baru mata. Jadi kita baca output format. Okey. Dan katakanlah awak tak faham soalan. Ada juga pelajar dia baca soalan beberapa kali dia tak faham. Okey. Cara paling mudah untuk fahamkan soalan, yang pertama kita baca soalan tu sekali lagi. Kita ulang baca. Kita ulang baca soalan tu kali kedua. Kalau tak faham, kita ulang baca soalan tu kali ketiga. Kadang-kadang kita baca 3-4 kali soalan yang sama masih lagi tak faham. Okey, kalau tak faham lagi soalan, kita refer kepada sampel input dengan sampel output dengan dia punya explanation. Kita tengok sampel input, tengok sampel output, tengok dia punya penerangan. Okey, insya-Allah kalau kita tengok dia punya sampel input, output dengan penerangan, insya-Allah kita boleh faham. Okey, jadi bila dah siap, kita submit kita punya kod. Okey, kita akan dapat markah penuh. Okey, sekejap cikgu nak tengok soalan ayam dengan kambing. Okey, bila kita tengok view submission, cikgu boleh tengok yang ni dah ada pelajar yang jawab Caitlin Lau Kejin. Okey, lepas tu ada Afiq Shah juga telah jawab. Okey, pelajar-pelajar yang lain tolong jawab sama Kalau tak dapat bagi tahu Kalau tak dapat bagi tahu. Yang ni ada Boyutan, Ahmad Rifai, Kimirawi. Okey, dah jawab semua soalan yang kita sedang bincang. Okey, sebab coding ni dia tak boleh dengar je, dia kena buat. Kalau tak buat tak dapat kena buat. Okey, dan satu lagi, bila buat kena dapat error. Kalau tak dapat error tak lekat dalam kepala. Bila dapat error, benda tu akan lekat dalam kepala kita sampai bila-bila. Tu penting dapat error dalam coding ni. Kita akan ingat benda tu. Okey, sama macam kita berlatih contohnya kita berlatih main kita berlatih main skateboard contohnya. Kita main skateboard, tengah-tengah tu berdebak jatuh kan. Berdebak jatuh tengah panjat rail tangga jatuh. Kita akan ingat sampai bila kita jatuh. Okey, tapi kalau kita main skateboard tapi tak jatuh, kita takkan ingat skill skill tu kita akan ingat bila kita jatuh sakit. Sama macam coding ni, kita akan ingat sampai bila kita dapat error. Tu penting error tu, sebab bila dapat error dia akan lekat dalam kepala kita sampai bila-bila. Okey, terdapat 2 keping shilling dihasilkan diberi tahun pertama dan tahun kedua, dikehendaki mengira beza kedua-dua shilling tersebut. Okey, yang ni dia suruh cari beza. Yang ni pun sama saja, senang saja. Dia bagi 2 input, dia suruh kita cari beza. Okey, nak cari beza kita kena tengok beza sebenarnya, beza antara 2 nombor, katakanlah nombor tu adalah A dengan B, beza adalah sama dengan A, kita tolak dengan B dan kita ambil nilai positif kita ambil nilai positif ataupun kita gunakan absolute function. Okey, absolute function kita boleh gunakan nilai positif. Contohnya, katakanlah A tu 1941, B adalah 2021.
Jadi kita ambil beza, okey, akan sama dengan 1941 tolak dengan 2021. Bila kita tolak nombor kecil, tolak nombor besar, kita akan dapat negatif. Jadi function, absolute function ni, dia akan tukar negatif kepada nilai positif. Jadi dalam math kita ada yang ni lah, absolute function. Okey, dan nanti kita tengok dalam coding macam mana nak buat. Okey, jadi kita baca input dulu. Scanner, input, new scanner. Okey, system.in. Okey, kemudian kita declare variable dulu A dengan B. Lepas tu kita cari beza. Okey, kemudian kita baca input A. A set kepada input.nextInt. Okey, kemudian kita baca B, input.nextInt. Okey, dan kita cari beza. Beza adalah sama dengan A tolak B, tapi A tolak B mungkin akan dapat nilai negatif. Okey, jadi kita guna absolute function. Cikgu pun tak ingat. Jadi ingat dalam pertandingan dibenarkan gunakan Google. Katakanlah kita tak ingat function apa nak guna untuk tukar positif kepada nak tukar negatif kepada positif. Jadi macam mana caranya? Kita Google sahaja dekat internet, sebab dalam pertandingan sebenar dibenarkan untuk gunakan Google. Jadi kita type Java, kita type absolute function. Okey, Java absolute function. Jadi yang ni Java nak cari nilai positif, nak tukar nilai negatif ke positif, dia akan gunakan ABS method. Dan jom kita tengok macam mana cara nak guna ABS method. Kadang-kadang cikgu pun. Okey, jadi untuk guna ABS method kita kena guna math, kita guna library math yang ada dalam java.lang. Jadi java.lang ni tak silap cikgu dia import secara implisit. Oleh kerana dia dah import secara implisit, tak perlu lagi kita import benda tu. Jadi kita just guna dia punya method. Ni contohnya dia import java.lang. Okey, dia gunakan math.abs, math.abs daripada math library, dan dia gunakan ABS method. Okey, jadi katakanlah kita belum guna lagi ABS method, kita cuba print, tengok apa yang berlaku. System.out.print beza. Okey, kita run dulu. Okey, kita run, dia akan jadi negatif. Nampak Kenapa negatif? Kerana nombor kecil tolak dengan nombor besar. Nombor kecil tolak dengan nombor besar dapat negatif. Dan ada juga pelajar dia kata, dapat negatif lah, dia tukar B tolak A. Bila you tukar B tolak A, yang test case 0 ni betul. Tapi test case 1 pula salah. Yang ni dah okey, positif. Tadi negatif, yang ni dah okey. Tapi bila dia masukkan input yang lain, yang ni pula dapat negatif. Jadi dalam pertandingan, awak kena betul semua test case. Kalau betul separuh test case, hanya dapat separuh markah. Nak dapat markah penuh, kena betul semua test case. Jadi, kita tak boleh gunakan A tolak B. Kita juga tak boleh gunakan B tolak A. Jadi, kita kena gunakan absolute method. Kita guna maths.abs. Okay. Jadi, maths.abs ni, dia akan tukar, jika kita ada nilai negatif, dia akan tukar nilai itu menjadi positif. Beza tak boleh negatif. Beza tak boleh negatif. Beza sentiasa positif. Oleh kerana beza sentiasa positif, kita kena gunakan absolute method. Jadi kita run, tengok apa yang berlaku. Okey, dia akan betul untuk semua test case. Dan kenapa tadi dalam tutorial ni dia kena import java.lang.math, tapi cikgu tak import pun. Kenapa tak import? Sebab yang ni tak silap cikgu, tutorial ni tutorial yang dah lama, tutorial yang dah lama sangat. Tapi untuk Java yang sekarang ni,
kita tak perlu lagi import kalau library itu ada dalam java.lang, sebab semua library yang ada dalam java.lang tu dia akan import secara implisit. Maknanya dia ada import tapi kita tak perlu tulis import tu secara direct. Dia akan import secara implisit. Okey, java.lang saja. Kalau library lain selain pada java.lang, contohnya time ke apa tu, yang tu kena import. Tapi java.lang tak perlu. Okey, jadi kita run, kita akan nampak dia akan betul untuk semua. Dia akan betul untuk semua test case dan kita boleh submit kita punya code. Yes, submit my code. Okey, dia betul untuk semua. Lepas betul untuk semua, cikgu boleh pergi kepada soalan yang lain. Senang sahaja soalan dia. Yang ni boleh tengok submission. Okey, yang ni dah ada beberapa pelajar yang dah submit. Okey, pelajar lain, cikgu tengok pelajar yang sama sahaja yang submit ni. Okey, yang lain tak buat ke dekat sana? Kena buat sama-sama. Apa yang cikgu buat dekat sini, dekat sana, awak kena buat sama. Kalau tak buat nanti tak dapat. Kena buat. Okey, kalau tak dapat, katakanlah buat tapi tak dapat, kena bagi tahu. Okey, bagi tahu cikgu dan cikgu akan bantu kenapa tak dapat. Jangan senyap je. Okey, cikgu tengok jawapan cikgu semula. Okey, ni jawapan cikgu tadi. Okey, selain daripada kita gunakan absolute function, ada juga cara lain untuk kita dapatkan beza. Yang ni selain pada guna absolute function, kita juga boleh gunakan if else. Hashtag pula, bukan hashtag. Double slash. Komen dalam Java adalah double slash. Okey, nak cari beza, yang pertama kita boleh buat if else. Contohnya kita boleh buat macam ni. Kita selain pada absolute method, kita boleh buat if jika A lebih besar daripada B, okey, beza silap. Yang ni Python, Java kena ada bracket. Okey, if A lebih besar daripada B, kita akan ambil A tolak B. Beza dia adalah A tolak B. Yang ni yang biasa yang diajar dekat kuliah-kuliah ataupun dekat kelas. Biasanya kalau nak cari beza, cikgu tunjukkan if else. Yang ni cara yang kedua. Cara yang kedua nak cari beza. Else, okey, else beza adalah B tolak A. Okey, jadi kalau dengan cara ini, kita juga akan dapat nilai yang sentiasa positif. Kita gunakan if else. Okey, maknanya jika A ni nilainya lebih besar daripada B, bezanya adalah A tolak B. Jika tidak, bezanya adalah B tolak A. Dan kita run. Okey, kita run, kita akan dapat output yang sama. Okey, nampak jadi tak kisah cara apa yang kita guna. Sama macam kita nak baca input. Tak semestinya awak kena guna scanner input ni. Awak juga boleh baca input gunakan buffer reader. Tak semestinya kena guna scanner. Dan begitu juga nak baca integer. Kalau scanner kita gunakan nextInt. Kalau buffer reader mungkin kita gunakan metod yang lain untuk baca integer, untuk baca input integer dengan menggunakan buffer reader. Okey, nanti awak explore. Ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya? Okey, selain daripada tu, kalau tak nak guna print, kita boleh gantikan dengan printf. Ada juga pelajar dia tak suka guna print. Boleh guna printf. So kita boleh buat system.out.printf. Okey, kita buat %d. Okey, ini kena letak dalam pengikat kata. %d, lepas tu koma, kita buat beza. Okey, nak buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. Kita akan dapat semicolon, terlupa. Kita run sekali lagi. System.out. Okey, system.out.printf. Kita akan dapat jawapan yang sama. Nak guna print pun boleh, nak guna printf pun boleh, tak ada masalah. Okey, gunakan mana-mana cara yang awak selesa lah. Gunakan mana-mana cara yang awak selesa. Kalau tak suka guna print, boleh guna printf. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni nak tanya?
Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan. Okey, kita cuba tengok set lain pula set B. Okey. Jadi kita dah buat sampai Bezier shilling. Okey, yang ni kita abaikan dulu. Jujukan huruf ni kita abaikan dulu. Kita akan tengok nanti kita akan sambung pada bengkel yang lain Yang ni setakat sini. Okey, kita nak tengok soalan Bezier shilling dekat set-set yang lain. Okey, yang ni soalan ayam kambing dengan Bezier shilling. Okey, cuba kita tengok soalan set B pula. Cara nak tengok soalan set B, kita pergi dekat soalan pertandingan tadi, bahagian latihan, kita klik pada set B. Klik pada set B. Dan kebetulan pada tahun lepas, dia ada variasi soalan. Variasi soalan untuk set A dengan set B. Okey, yang pertama, cuba tengok variasi yang pertama tentang soalan ayam kambing 3. Cuba tengok soalan yang pertama dalam set B. Jadi kita buka soalan yang pertama. Okey. Ayam kambing 3. Cuba baca soalan dulu. Daniel memelihara berapa ekor ayam dan kambing? Diberi bilangan kambing dan jumlah kaki binatang. Tadi soalan set A diberi jumlah ayam dengan jumlah kambing kan? Set A dengan set A tadi. Tapi yang ni soalan lain pula. Dia bagi bilangan kambing dan jumlah kaki binatang dan dia suruh kita kira berapa banyak ayam yang dia pelihara. Okey, jadi yang ni variasi kepada soalan ayam dan kambing. Okey, macam mana cara nak jawab dia? Okey, jadi diberi bilangan kambing. Okey, dia gunakan huruf G. Diberi G, yang kedua diberi L. L adalah bilangan kaki. Okey, kalau awak rasa G dengan L ni confuse, kalau awak rasa huruf G dengan L ni confuse, awak just tukar nama variable pun tak apa. Jadi kita buat diberi kambing. Okey. Awak boleh tukar nama variable diberi kambing dengan jumlah kaki. Okey, dengan kaki. Diberi kambing dengan kaki, dia suruh cari berapakah jumlah ayam. Okey. Jadi ini apa yang soalan tanya. Cikgu tukar sedikit variable sebab cikgu takut awak confuse. Okey, cikgu gunakan variable yang lain. Jadi dalam pertandingan coding, tak semestinya kita gunakan variable yang dia bagi, kita boleh tukar nama variable. Tapi pastikan nama variable yang kita guna tadi konsisten. Okey, jadi macam mana kita nak buat Jadi katakanlah kambing ni kalau kita nak cari formula untuk kira bilangan ayam, okey, kita kena kira dulu terlebih dahulu atas kertas. Kita kena kira dahulu atas kertas. Jadi cuba tengok, katakanlah dia bagi input 18. Okey, 1 ni sebenarnya adalah bilangan kambing. Okey. Jadi kaki ni sebenarnya adalah kambing ada 4 kaki. Okey. Kambing ada 4 kaki dan ayam ada 2 kaki. Okey, kali dengan 2 kaki ayam. Yang ni fakta yang kita tahu bilangan kaki adalah kambing darab dengan 2 dan ayam darab dengan 2. Okey. Jadi kita nak cari ayam, bilangan ayam. Jadi 2 kali ayam okey adalah bersamaan dengan
kaki tolak dengan 4 kali kambing. Okey, jadi 4 kali kambing tu kita pindah dekat sebelah. Okey, positif akan jadi negatif. Jadi bilangan ayam adalah sama dengan bilangan kaki tolak dengan 4 kali kambing dibahagikan dengan 2. Okey. Jadi itu pentingnya dalam pertandingan. Dalam pertandingan ingat jangan lupa bawa pen dengan kertas. Yang kedua, jangan lupa bawa kalkulator. Sebab apa? Sebab kita nak daripada soalan tu kita akan dapat formula untuk selesaikan jawapan. Jadi macam mana kita dapat formula ni? Yang ni tak dapat daripada coding Yang ni awak tak dapat daripada coding. Yang ni awak dapat daripada kiraan awak di atas kertas. Jadi ingat dalam pertandingan bawa pen, bawa kertas untuk kita buat sedikit pengiraan. Daripada pengiraan ni barulah kita transfer dia kepada coding barulah kita transfer dia kepada coding. Okey, jadi macam biasa kita buat scanner untuk input, scanner input set kepada new scanner. Okey, system dot in. Okey, jadi ni cikgu alihkan sikit ke atas. Ataupun cikgu kecilkan sikit. Cikgu resize. Okey. Okey, scanner in new scanner, kemudian cikgu buat variable declaration int kambing. Lepas tu kita ada kaki, lepas tu kita ada ayam. Okey. Jadi diberi adalah kambing dengan kaki. So kita baca kambing. Okey, set kepada input.next int. Input.next int. Kemudian kita baca bilangan kaki. Bilangan kaki adalah sama dengan set kepada input.next int. Okey, kemudian kita nak kira bilangan ayam. Okey, jadi bilangan ayam adalah sama dengan kita masuk formula tadi kaki tolak dengan 4 kali kambing. Okey, kita bahagikan dengan 2. Okey, kalau kita buat macam ni, jawapan kita salah. Kenapa jawapan kita salah? Sebab bila ada tolak dengan darab, dengan bahagi, Python akan buat darab dengan bahagi terlebih dahulu. Selepas dia buat darab dengan bahagi, barulah dia buat tolak. Okey, kita nak dia tolak dulu baru bahagi kan? Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena masukkan bracket Masukkan braces dekat sini sebab kita nak dia tolak dulu baru bahagi. Okey, kalau tak ada bracket, dia akan buat bahagi dulu, last sekali baru dia buat tolak. Jadi nanti jawapan akan lain. Okey, dah siap apa yang kita buat? Kita print system.out.print bilangan ayam. Okey, dan kita run. Okey, apa yang salah ni? Oh, sistem, ejaan sistem salah. SYS. Okey, sistem. Run sekali lagi. Okey, kita akan dapat jawapan yang betul. Okey, macam mana belajar? Senang ke susah untuk set B soalan dia? Senang. Senang dia dia susahnya nak cari yang ni sahaja. Yang ni awak kena gunakan pen dengan kertas Gunakan pen dengan kertas untuk cari bilangan ayam. Okey, yang ni cuma awak belajar algebra kan masa tingkatan 1. Tingkatan 1 kan kita belajar algebra. Dalam algebra A tolak B sama dengan C. Jadi kalau nak cari A sama dengan
C tambah B. Kalau negatif, pindah akan jadi positif. Kalau positif, pindah akan jadi negatif. Kita pindah-pindah saja. Okey, kita gunakan algebra. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Nak tanya apa-apa soalan? Okey, selepas kita run, kalau betul kita submit. Okey, dah submit, kita akan dapati dia akan betul untuk semua test case. Okey, kalau ada test case yang salah, kita kena fikir apa yang salah. Okey, dah siap dekat sini. Okey, seterusnya kita buat soalan titik tengah. Kita buat soalan titik tengah. Lepas tu kita pergi kepada beza usia shilling. Okey. Kita tengok dulu soalan yang nombor 2, set B. Okey, titik tengah satu segmen garis merupakan satu titik. Okey, yang ni dia cerita pasal titik tengah, midpoint. Jadi kalau kita ada point A, point B, yang mana ada dua koordinat, koordinat A dengan koordinat B. Okey, koordinat ni dalam bentuk dua titik, titik A, titik X dengan titik Y. Okey, kita titik pula. Koordinat X dengan koordinat Y. Okey. Jadi yang ni koordinat X dengan Y untuk titik A, yang ni koordinat X dengan Y untuk titik B. Okey, yang ni kita ada belajar dulu tentang garis dan juga titik dalam garisan. Okey, nak cari titik tengah ataupun midpoint, kita ambil X dia, kita tambah dan kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat titik tengah bagi kita akan dapat koordinat X. Kita akan dapat koordinat X untuk titik tengah. Okey, nak cari koordinat Y, kita ambil Y ni dengan Y ni tambah, kita bahagikan 2, kita akan dapat titik kita akan dapat koordinat Y untuk titik M. Okey, seterusnya diberi dua baris input Baris pertama mempunyai dua nombor yang mewakili koordinat X dan Y untuk titik A. Baris kedua juga ada dua nombor iaitu koordinat X dan koordinat Y untuk titik M, dan dia suruh kita cari titik bagi koordinat B. Dia bukan suruh cari koordinat titik M. Soalan suruh cari koordinat bagi titik B. Macam mana nak kira koordinat bagi titik B? Sedangkan formula ni merupakan formula untuk titik M. Nak cari untuk titik B. Jadi kita tahu titik M, midpoint ni adalah sama dengan XA tambah SB. Okey. Kita bahagikan dengan 2. Okey, bagaimana nak cari SB? Okey, kita nak cari titik koordinat X bagi titik B. Nak cari koordinat X bagi titik B, kita just pindah-pindah sahaja. Jadi XA tambah dengan XB adalah sama dengan 2 darab M. Okey, 2 ni bahagi, pindah ke sebelah, dia akan jadi darab bahagi bila kita pindah ke sebelah. Sekejap cikgu nak alihkan dia. Okey, bila kita bahagi, pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Okey, kemudian yang ni A tambah B kan, kita nak cari B. Okey, koordinat X bagi titik B adalah sama dengan 2 ni darab dengan M. Kita tolak dengan koordinat X bagi titik A. Okey, jadi ini formula yang kita dapat. Ni formula dia. Okey, jadi sebenarnya kalau kita nak mudah, kita ambil SM. Kalau kita nak mudah, kita ambil dekat sini, jadikan dia sebagai koordinat X bagi titik M. Okey, yang ni pun kita boleh ubah menjadi koordinat X. Koordinat X bagi titik M, yang ni koordinat X bagi titik M. Okey, jadi koordinat X bagi titik M adalah sama dengan koordinat bagi titik A
tambah bagi koordinat X titik B bahagi dengan 2. Okey, kemudian A tambah B akan jadi 2 darab M. Jadi B sama dengan 2 darab M tolak dengan A. Okey, jadi kita dah dapat benda ni. Kita just buat dia punya input output. Jadi kita buat mula-mula scanner, set scanner input, set kepada new scanner system.in. Okey, kemudian kita buat variable declaration. Okey, kita ada koordinat X bagi titik M, kita boleh jadikan dia sebagai SM. Kita ada koordinat Y titik M. Okey, kemudian kita ada koordinat A. Okey, kita ada koordinat B. Silap. Koordinat X, koordinat titik A. Lepas tu koordinat bagi titik B, sekejap cikgu dah pening dah. SY A, SB SB. Yang ni kita ada YB. Okey. Jadi SM dengan YM ni koordinat untuk titik M. SA YA koordinat untuk titik A, SB YB koordinat untuk titik B. Okey. Kita dah dapat input. Okey, mula-mula sekali kita akan baca input untuk titik. Diberi apa ni tadi? Diberi titik A dan juga titik M. Okey, inputnya adalah titik A, satu lagi input titik M. So kita baca input. Yang pertama adalah titik A, titik A dulu. Selepas titik A, kita baca input untuk titik M. So titik A kita buat macam biasa, SA set kepada input.nextInt. Cikgu kadang-kadang tertukar Python dengan ni. Okey, kemudian yang ni baru koordinat A. Koordinat A, koordinat B, input.nextInteger. Okey, titik A, titik A dulu. Okey, selepas titik A, kita baca input untuk titik B. Titik M. Okey, diberi A dengan M. Jadi kita buat SM set kepada input.nextInt. Okey, kemudian kita baca YM set kepada input.nextInt. Okey, dah settle baca input. Okey, kemudian kita nak kira koordinat. Ni kira titik B. Okey, tadi kita tahu A plus B bahagi 2 adalah sama dengan titik tengah. Jadi A plus B adalah sama dengan 2 darab M. Jadi titik B adalah sama dengan 2 darab M. Kita tolak dengan A. Jadi kita nak kira titik B, kita dapat SB adalah sama dengan 2 darab dengan titik M tolak dengan titik A. Okey, kemudian kita nak kira koordinat Y. Koordinat Y 2 macam biasa darab dengan titik koordinat 2 darab dengan koordinat M tolak dengan koordinat A. Tolak dengan koordinat A. Silap. Kenapa pula SAYA lah. Okey. Jadi kita dah kira untuk koordinat X dengan koordinat Y untuk titik B. Jadi formula dia 2 darab dengan koordinat M tolak dengan koordinat A.
Okey, kemudian kita akan print. Dia suruh kita print. Cuba tengok sebaris dalam satu baris. Jadi kita macam biasa kita system.out.print sp kita buat plus. Okey, kita paparkan YB dan kita run, tengok betul ke tak kita punya output. Okey, ada output yang salah, runtime error. Kenapa runtime error? Sebab tadi cikgu baca dia sebagai integer. Padahal dekat sini ada input yang bukan integer. Nampak sini 2.5 bukan integer. Oleh kerana 2.5 bukan integer, dia akan jadi error. Dia akan jadi error. Jadi macam mana nak buat, nak baca yang bukan integer, tak boleh gunakan next int. Yang ni kena tukar kepada next. Next apa yang cikgu pun dah lupa. Next float. Kita boleh tukar kepada next float. Tak boleh guna int kerana input dia mungkin ada nombor perpuluhan. Input dia mungkin ada nombor perpuluhan. Jadi kita kena guna float. Begitu juga dekat variable declaration. Oleh kerana kita baca float sebagai input, jadi ABC pula. Koordinat A, koordinat B dengan koordinat M, kita kena tukar dia kepada float. Tukar kepada float. Jadi bila dah tukar, kita run sekali lagi, tengok okey tak jawapan dia. Kenapa salah ni? Oh, terlebih kurungan. Okey, kita run sekali lagi. Okey, masih lagi salah. Kenapa salah dekat sini? Bila kita tukar kepada float, katakanlah input dia adalah 4. Jadi bila dia simpan dalam float, dia tak simpan 4, dia akan simpan 4.0. Dia akan simpan 4.0. Kenapa kita dapat 0.0? Sebab kita jadikan output kita sebagai float. Okey, sebab kita jadikan output kita sebagai float. Dia nak, kalau negatif 4.0, dia nak negatif 4 saja. 0.0 tu dia tak nak. 0.0 dekat belakang tu dia tak nak. Jadi macam mana kita nak buang trailing zero? Yang ni gunanya Google. Jadi dalam pertandingan jangan lupa Google. Sebab ada yang ada 0.0 kat belakang kan. Nampak? Ada yang 0.0. Jadi kita nak buang 0.0. Kalau kita terus tukar 0.0, ada juga jawapan yang hilang precision. Contohnya katakanlah cikgu gantikan SB dengan SY ni sebagai integer. Cuba tengok kalau kita gantikan SB dengan SY ni sebagai integer. Okey. Jadi input dia kita gunakan float, output dia kita guna integer. Cuba tengok. Kita run. Apa yang tak kena? Okey. Dia akan jadi error. Okey, dia akan jadi error. Dia kata incompatible types, possibly lossy conversion from float to int. Dia kata mungkin akan hilang. Akan hilang sebab apa? Akan hilang precision sebab kita cuba tukar float kepada int. Okey, jadi dapat error. Dapat error. Jadi macam mana kita nak buang zero dekat belakang? Okey, kalau kita guna int yang perpuluhan tu tak jadi. Okey, jadi kita cuba Google dekat internet. Kita type Java remove trailing zero. Kita type Java remove trailing zero. Okey, jadi untuk remove trailing zero, kita cuba tengok apa method yang kita boleh guna untuk remove trailing zero. Dia boleh gunakan regular expression. Okey, tengok cara lain. Ada tak selain pada regular expression? Regular expression ni dia macam kompleks sikit. Kita boleh guna decimal format. Okey, selain pada decimal format, cuba tengok apa yang kita boleh guna. Okey. Decimal format. Dia boleh guna decimal format. Okey, cuba kita gunakan
decimal format. Okey, kita cuba guna yang ni. Jadi kita buat okey. Kita cuba decimal format df set kepada new decimal format. Okey. Kemudian kita buat okey, kita kena buat dia punya format dulu macam mana. New decimal format, kita kena masukkan dia punya format dalam string. Kita letak 0 point something. Okey. Kemudian kita buat macam mana? Okey, string result format dot. Okey, df.format. Okey, jadi sini kita kena print, kita buat df.format sb. Okey, cuba kita buat satu dulu. Okey, boleh sekejap lagi Okey, kita run. Cannot find symbol. Okey, decimal format dia kena ada gunakan apa-apa tak? Sekejap. Okey, ataupun pelajar lain tahu tak macam mana kita nak buang trading zero? Boleh share tak? Remove trading zero in Java. Okey, sekejap Okey, sebenarnya cikgu pernah buat benda ni. Kalau kita buka balik dekat dalam Telegram, cuba tengok dekat ada Telegram, dia ada solution dengan gunakan Java yang dia buang trading zero. Cuba cikgu buka Telegram. Okey, soalan tahun 2020 ada soalan yang berkenaan yang kena buang trading zero. Sekejap cikgu buka. Telegram bukan yang ni. Telegram. Okey. Kita pergi dekat website ppcom. Okey, dekat website ppcom ni dia ada solution yang gunakan Java. Kita boleh search tekan dot kita boleh search. Ni kita boleh search Java. Okey, Java. Okey, yang ni. Okey, bengkel. Ni. Jadi contoh solution yang menggunakan Java. Yang ni untuk soalan tahun 2020. Cuba kita tengok solution dia. Sebab tak silap cikgu ada solution yang buang trading zero. Cuba tengok bawah. Ni. Okey. Yang ni kalau kita nak apa? Kita nak titik 2 titik perpuluhan. Okey, yang bawah ni. Sekejap Okey. Yang bawah ni. Okey, nak buang. Okey, kita cuba copy Cuba copy, tengok macam mana cara dia. Cikgu pun dah ingat-ingat lupa. Okey, ni contoh coding dia. Okey, kita buat decimal format. Format dia. New decimal format. Kita buat hashtag titik hashtag. Jadi dekat sini. Kita buat decimal format. Kita buat hashtag titik hashtag. Okey, kemudian kita buat system.out.print form fmt.format b .print df.format sp. Okey, cuba run. Tak dapat. Kenapa tak dapat
Cannot find symbol decimal format. Ataupun kena include ke? Include java.utility. Sekejap nak tengok apa kenapa tak jadi. Cikgu rasa kena include something. Sekejap Cuba cikgu copy yang ni. Cuba include dia punya java.regex, java.utility dengan java.io dengan java.text. Okay, cuba include java.utility, java.io. Cuba include java.text. Import. Sekejap. Java.text. Okay, cuba run. Okay, betul. Jadi kalau nak pakai decimal format, kita kena include java.text sebab dia tak by default java.text tak ada. Jadi kalau kita nak guna decimal format, jangan lupa dekat import ni kita masukkan sekali java.text import java.text, baru kita boleh gunakan regular expression. Okey, jadi kita buat decimal format, df new decimal format. Okey, dan kita kena decimal format dua-dua. So kita buat sini df.format yb. Okey, kita format dua-dua dan kita run, kita akan dapat jawapan yang betul. Okey, yang ni cara paling mudah untuk kita buang trailing zero, iaitu dengan menggunakan regular expression sekejap. Okey, gunakan decimal format. Kita boleh gunakan decimal format yang ada dalam kelas java.text. Kelas decimal format yang ada dalam library java.text. Okey, boleh dapat solution dia? Okey, hashtag ni dia akan replace nombor tu. Kalau nombor tu ada leading zero ataupun trailing zero, dia akan buang leading zero dengan trailing zero. Contohnya, katakanlah 4.00, dia akan tukar menjadi 4. Jadi hashtag ni kalau ada, dia akan replace. Kalau tak ada, kalau nombor tu trailing zero, dia akan buang benda tu. Kalau nombor tu bukan trailing zero, dia akan masukkan. Contohnya 4.12. Jadi hashtag ni dia akan ambil 12 ni sebab 12 ni bukan zero. Tapi kalau 4.00, hashtag ni dia akan buang. Okey, hashtag ni maksudnya ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Optional Hashtag ni maksudnya optional. Maknanya belakang dia tu optional. Maknanya kalau kita 4.00, okey, yang belakang ni dia akan jadi 4 sebab yang belakang tu cuma optional. Tapi kalau kita buat contohnya hashtag .00, okey, yang ni kita guna bila kita nak dia keluarkan mesti tepat 2 titik perpuluhan. Contohnya kita masukkan input 3.5. Bila kita masukkan 3.5 input, bila kita format hashtag .00, dia akan bertukar menjadi 3.50. Okey. Jadi zero ni dia mesti ada, dia wajib ada. Maknanya kalau ada titik 00, maknanya mesti ada 2 titik perpuluhan dekat belakang. Tapi kalau hashtag ni dia optional. Optional ni maknanya kalau tak ada, dia akan buang kalau tak ada. Tapi kalau ada, baru dia masukkan. Okey, yang ni untuk penggunaan ni lah, untuk penggunaan nak tukar kepada
Okey, nak tukar, nak buang dia punya trailing zero. Okey, jadi kelas kita akan habis kat sini sebab ada pelajar yang kena masuk tuition pada pukul 9.30. Minta maaf sebab saya drag lambat masa ya. Sepatutnya kita habis pukul 9. Okey, kita akan sambung lagi kita punya bengkel pada minggu depan. Hari yang sama, hari Selasa pada minggu depan. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada pelajar nak tanya soalan, boleh tanya. Okey, sama-sama ya. Jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama.